Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqra Ulumuddin bin Marsani dengan nombor matrik 17 DKA 20F1041. Saya Muhammad Hakim Aidi bin Zahri bernombor matrik 17 DKA 20F1045. Nama saya Muhammad Daniel Adaha bin Muhammad Nur Faizal bernombor matrik 17 DKA 20F1029. Saya Muhammad Zuldi bin Kamaruddin bernombor matrik 17 DKA 20F1009. Kami adalah pelajar kursus Diploma Kejuruteraan Awam daripada Politeknik Sultan Idris Shah. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan tugasan pembentangan iaitu bagi subjek MPU 23052 dengan tajuk pembentangan kami yakni Sejarah Penciptaan Jam. Sebelum kita masuk kepada pembentangan, eloklah kita mengetahui terlebih dahulu apakah definisi jam. Jam merupakan alat yang digunakan untuk mengukur ataupun menunjukkan waktu. Oleh itu, tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Hakimi untuk melanjutkan pembentangan ini. Hari ini saya akan memberitahu atau menceritakan sedikit biodata dua tokoh pencipta jam Islam, Ibnu Qurash. Nama penuh beliau ialah Abu Al-Hasan Thabit bin Qurash bin Marwan Al-Sabi Al-Rani. Thabit dilahirkan di Rayan yang terletak di antara sungai Dajlah dan Furat di Mesopotamia, yang sekarang ni adalah Turki. Pada tahun 221 bersamaan 336 Masihi. Ilmuwan Islam dikagumi ini juga menghasilkan kitab yang berjudul Kitab Fi Al-Qarustun. Beliau telah memberi inspirasi kepada pelaut seperti Columbus untuk melakukan pelayaran mengelilingi dunia yang dimulai oleh Laut Atlantik. Berkat penemuan tersebut, pelaut tidak akan tersesat. Tokoh kedua ialah Al-Jazari, nama penuhnya Al-Jazari. Dalam buku 1001 Penemu dan Fakta Mempesona Peradaban Muslim mengungkapkan tahun lahir dan tahun meninggalnya Al-Jazari tidak diketahui, namun ia tinggal di Dashabake. Sekarang ialah wilayah Turki. Rakitnya, beberapa peralatan terinspirasi oleh peralatan-peralatan sebelumnya seperti salah satu jam air yang memotorkan yang berdasarkan dari Presto Archimedes. Selepas ini, Muhammad Adaha akan menyambung isi yang kedua, yang ketiga. Sekian daripada saya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya jenis jam dan tokohnya. Thabit Ibnu Qurra mencipta jam matahari, manakala Al-Jazari mencipta jam air. Cara penggunaan jam matahari dan jam air. Jam matahari. Ketika matahari tampak bergerak melintasi langit, bayangan itu sejajar dengan garis jam yang berlainan yang ditandai pada darat untuk menunjukkan waktu siang. Gnomon memberikan bayangan luas. Bayangan gaya menunjukkan masa. Gnomon mungkin berbentuk batang, wayar ataupun mutus logam yang dihiasi dengan teliti. Gaya mestilah selari dengan paksi putaran bumi agar jam matahari tepat sepanjang tahun. Sudut gaya dari benda sama dengan garis bintang geografi matahari. Gnomon bermaksud garisan tengah yang berada di tengah jam untuk menunjukkan kedudukan bayang. Jam air pula. Ketika air dimasukkan ke dalam bekas pertama, air tersebut akan mengalir masuk melalui tube ke dalam bekas kedua, di mana semakin air menaik, pam yang berada di dalam bekas tersebut turut menaik. Takal yang diikat pada pam akan bergerak menyebabkan takal yang mempunyai beban menurun. Hal ini membolehkan penunjuk jam berputar dan menunjukkan waktu yang tepat. Link yang di bawah ini adalah video YouTube yang menjadi rujukan saya. Seterusnya, sumbangan lain tokoh ilmuwan Islam daripada Thabit Ibnu Qurra. Thabit menyumbangkan kebijaksanaannya dalam pelbagai cabang ilmu, terutamanya matematik, astronomi dan mekanik. Telah mentafsirkan sejumlah besar karya Greek ke bahasa Arab, dan yang seterusnya kitab Fil Qarustun adalah karya Thabit yang penting yang membincangkan tentang mekanik. Bagi sumbangan Al-Jazari pula, penghasilan kitab ini yang terkenal, ringkasan tentang teori dan amalan berguna dari seni mekanikal. Dunia sains moden masih mengkaji hasil kerja beliau, malahan memberi pengiktirafan yang tinggi. Seorang perekat cipta dan jurutera, Al-Jazari juga merupakan seorang seniman yang mahir. Hasil karya beliau melalui manuskrip-manuskrip yang ditemui memaparkan penerangan terperinci fungsi kesemua rekaannya dengan bantuan penerangan daripada model mini. Hinggakan para pengkaji boleh membina semula model yang diilhamkan oleh beliau. Seterusnya, saya menjemput Zudi untuk menerangkan isi seterusnya. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan penghasilan jam mekanikal oleh Peter Hendin. Baiklah, siapa Peter Hendin ni? Peter Hendin ni merupakan individu pertama yang menemukan jam tangan di dunia. Beliau lahir pada tahun 1485 di Nuremberg, Jerman. Pekerjaan beliau ketika itu ialah merupakan tukang kunci. Okey, semuanya bermula pada tahun 1509 di mana Hendin terkenal apabila menjadi orang pertama yang membuat Tashner, iaitu jam portable yang iaitu mirip seperti jam tangan lah kalau kita tengok zaman sekarang lah kan. Okey, iaitu gambar dia ada di slide yang tengah-tengah tu.
Okey, di bawah gambar Peter Henlin dan di tengah-tengah tu itulah jam portable yang dihasilkan oleh Peter Henlin ketika itu, iaitu mirip seperti jam tangan kita lah, jam moden sekarang kan. Okey, ciptaannya menjadi sensasi ketika itu kerana jam yang ada hanyalah jam yang bersaiz besar. Tetapi Tashner yang dibuat oleh Peter Henlin ni kecil dan mudah dimiliki oleh orang-orang yang sederhana, kerana jam yang besar ketika itu hanya dimiliki oleh orang yang kaya sahaja. Kalau kita tengok gambar jam zaman dulu yang besar tu ialah gambar di bawah sekali, jam yang bentuk macam sfera bumi tu kan. Okey, lagi satu fakta yang menarik tentang Henlin ni adalah Henlin tiada langsung ilmu tentang pengetahuan jam kerana dia merupakan seorang tukang kenci, tapi dia berjaya menghasilkan jam portable yang kecil. Disebabkan oleh peristiwa ini, Henlin telah dianggap sebagai bapa jam meskipun dia merupakan tukang kunci, tapi dia mampu untuk membuat jam yang besar menjadi jam yang kecil dan juga berbentuk moden. Beliau meninggal pada tahun 1545, tetapi usaha beliau membuat jam portable ini telah dimanfaatkan sehingga kini dan juga memberikan satu aras kemajuan teknologi kepada kita zaman sekarang. Baiklah, seterusnya kepentingan jam kepada umat Islam. Baiklah, ada banyak kepentingan jam sebenarnya kepada umat Islam, tapi kat sini saya akan huraikan tiga, iaitu pertama sekali waktu solat. Okey, maksud waktu solat kat sini ialah dengan adanya jam, ia dapat memberitahu kita atau menunjukkan kita telah masuknya waktu solat pada kita. So, poin yang seterusnya adalah penjagaan masa, di mana dia dapat mengelakkan kita daripada membazirkan masa dan juga waktu. Maksudnya dekat sini, bila kita dah ada jam tu, kita dapat menjagalah masa kita. So kita tak adalah membiarkan masa tu berlalu saja pergi. Dan juga dengan adanya jam ni, penghasilan jam ni, kita dapat merancang aktiviti harian kita dengan sebaik-baiknya. So contohlah dekat sini, contoh dekat sini saya bagi kehidupan seorang pelajar, di mana ia ada pelajar tersebut ada kelas pada pukul 8 hingga 10 pagi dan kelas seterusnya pukul 2 hingga 4 petang. Jadi antara pukul 10 hingga pukul 2 tu macam-macam pelajar tersebut boleh buat jika beliau merancang aktiviti beliau dengan baik. Contohnya beliau boleh buat assignment, boleh mengulang kaji pelajaran, boleh buat solat sunat duha. So macam-macam jika kita merancang aktiviti harian kita dengan baik. Dan poin yang terakhir sekali adalah masa tidak akan disia-siakan. Okey, so kita semua sedia maklum bahawa masa yang pergi tidak akan kembali, dan juga ada pepatah yang mengatakan masa itu emas. Jadi dengan adanya jam ni, kita tak akan mensia-siakan masa kita kerana kita telah merancang aktiviti harian kita dengan baik. Jadi insya-Allah kita tidak akan mensia-siakan masa. Dan juga Allah juga tidak suka orang yang membazirkan waktu. Jadi sekian sahaja daripada saya serahkan kembali kepada saudara Iqra. Okey, kita telah sampai kepada hujung pembentangan kita, iaitu pada bahagian kesimpulan. Kita dapat melihat bahawa umat Islam amat perlu menjaga masa. Bagaimana kita menjaga masa adalah dengan menggunakan jam. Oleh itu, kita perlu menjaga masa antara waktu untuk kita beribadah kepada Allah dan juga waktu seharian kita untuk bekerja, membuat assignment dan sebagainya. Allah berfirman dalam surah Al-As yang bermaksud, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang berbuat baik dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan akan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Maknanya kita perlulah digalakkan untuk menjaga masa agar kita tidak tergolong dalam orang yang mengalami kerugian. Bab kata pepatah, masa adalah emas. Jadi gunakanlah jam dengan sebaik mungkin. Sekian daripada saya. Jazakumullah khairan katsirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.